Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurul Ashikin Muda dari Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Hari ini akan membentangkan sebuah kertas kajian yang bertajuk Tahap Kemahiran Imam Menukarkan Kata Ganti Nama dalam Bacaan Doa Bahasa Arab. Untuk pengenalan, kertas kerja ini adalah berkaitan dengan kemahiran morfologi dan tata bahasa dalam bahasa Arab yang mana apabila dibaca oleh para imam, ianya boleh menjadi satu model kepada para jemaah apabila mereka mendengar para imam ini membacakannya. Ya. Oleh yang demikian, sebuah ujian bacaan tanpa teks adalah diperlukan untuk dijalankan, yang kita melihat tahap mereka dalam membaca doa ini, dan ujian bacaan ini hanya melibatkan dua jenis doa sahaja, iaitu doa kunut serta doa untuk keampunan ibu bapa. Sebenarnya kecaknaan sikap ingin tahu, ingin belajar, ini menunjukkan kredibiliti, kesungguhan para imam. Sebenarnya bukan hanya para imam, malah kita sendiri sebagai seorang individu Muslim dalam menyanjung tinggi kedudukan bahasa Al-Quran, yang mana kita mengambil berat terhadap ilmu-ilmu bahasa yang ada dalam bahasa Arab. Baik. Oleh yang demikian, kita lihat pada objektif kajian untuk kertas kerja ini, di mana kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap penguasaan imam menukarkan kata ganti nama dalam membaca doa kunut dan doa pengampunan ibu bapa. Baik, untuk batasan kajian, oleh kerana doa kunut ni dia ada tiga. Ada tiga jenis, iaitu kunut witir. Selalunya kita baca dalam 15 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kita ada kunut nazilah. Kunut nazilah ini biasanya kita akan baca ketika ada komuniti Muslim yang sedang ditimpa bencana, ditimpa musibah. Jadi kita tidak selalu mendengarkannya. Namun, kita ada satu kunut yang setiap hari kita akan dengar dan kita akan baca, iaitu kunut subuh. Jadi untuk kajian ini, kita hanya memerlukan kunut subuh untuk dijadikan sebagai item yang akan diuji. Baik, untuk seterusnya, kita lihat kepada metodologinya. Dia menggunakan kaedah mixed method, di mana kita ada ujian bacaan, kemudian kita menganalisis, kita ada integrasi antara kuantitatif dan kualitatif, yang mana populasi kajian ini adalah merupakan para belia yang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat diploma, ada yang sedang mengambil ijazah sarjana muda, yang mana kesemua mereka adalah terdiri dari 20 responden. Jadi setiap responden ini dihubungi melalui telefon dan juga aplikasi WhatsApp. Mereka diminta untuk merekodkan bacaan doa bagi kedua-dua jenis doa tersebut, yang mana rakaman mereka dihantar sejurus selepas perbualan berakhir. Maka kita tidak memberikan satu durasi yang panjang kerana kita akan memberikan peluang kepada mereka untuk menyemak teks yang sebenar. Sekiranya kita memberikan masa yang terhad, yang sangat pendek, maka mungkin mereka tidak dapat menyemak kerana mereka hendaklah menghantarnya sejurus selepas itu. Baik. Setiap rakaman ini dianalisis dan dicatatkan kesilapan, dan berdasarkan interpretasi alias baba, maka kajian ini membuat peratusan seperti berikut. Kita ada sangat tinggi, kita ada tinggi, kita ada sederhana, rendah dan sangat rendah. Dan seterusnya, skema bacaan ini kita ambil dari Muhammad 2019. Saya tidak akan bacakan di sini. Tapi apa yang dipaparkan di sinilah Baik. Cuma saya akan bacakan untuk doa kesejahteraan ibu bapa kerana kita ada dua versi.
Pertama sekali, Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidaina. Dan ada yang satu lagi, Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina. Perbezaan wujud di antara wali walidaina dan juga wali walidina. Walaupun mereka berbeza, tetapi kedua-duanya adalah tepat. Mereka boleh membaca salah satu. Baik. Untuk tinjauan literatur, Wahab dalam disertasinya menyatakan bahawa kesedaran menguasai ilmu bahasa Arab secara menyeluruh dalam kalangan para petugas agama seperti imam dapat memantapkan pelaksanaan tugas hal ehwal Islam. Justru kesedaran dan motivasi kepada setiap individu petugas agama untuk mempelajari bahasa Arab ni adalah merupakan satu usaha yang perlu mendapat sokongan. Dia adalah satu nilai yang sangat baik. Oleh demikian, penulis juga turut menyarankan agar jawatan imam khatib ini biarlah daripada mereka yang benar-benar berkelayakan. Mereka juga disarankan untuk dibekalkan kamus bahasa Arab serta mungkin kita boleh mengumpul bahan-bahan bahasa Arab, dibuat latihan bacaan, terutamanya di tempat-tempat yang sering berlaku kesilapan. Antaranya seperti di khutbah Jumaat, ada pendahuluan khutbah, ada ayat Al-Quran, ada penutupnya. Begitu juga dengan doa-doa selepas solat. Ada masih banyak lagi ruang-ruang untuk penambahbaikan. Begitu juga dengan dalam doa tahlil, doa majlis, ada banyak lagi. Malah dalam kita memberi salam sendiri pun, walaupun bukan sebagai imam pun masih lagi terdapat kesilapan untuk kita memberikan salam dengan cara yang betul. Justru, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mawib, bila kita melaksanakan solat secara berjemaah, doa yang dinyatakan itu tidak boleh dibacakan untuk persendirian, untuk diri saya. Maka ianya hendaklah ditukar kata ganti namanya itu kepada kita atau kami, oleh kerana ia merupakan satu kelompok. Satu kelompok jemaah, bukan bersendirian lagi. Okey. Jadi inilah antara dhamir yang wujud dalam bahasa Arab, di mana kita ada pihak pertama, saya, kami, pihak kedua maskulin, di mana kita ada awak, berdua. Berdua juga turut wujud dalam morfologi, sistem morfologi bahasa Arab. Yang mana saya rasa inilah merupakan antara yang menarik, yang istimewa yang ada dalam bahasa Arab, yang tidak ada dalam bahasa-bahasa lain. Hanya dalam bahasa Arab mempunyai dual, kiraan dual untuk sistem morfologinya. Jadi kita ada untuk maskulin, kita ada pihak kedua untuk feminin, pihak ketiga maskulin, pihak ketiga feminin, di mana dia turut mempunyai tunggal, dual dan juga jamak ataupun ramai. Jadi apa yang kita hendak fahami di sini, apabila kita melibatkan kata ganti nama dalam bahasa Arab ini, dia mestilah lihat kepada dua perkara, gender dan juga bilangannya. Kalau dalam bahasa Inggeris kita cuma ada plural singular kan, tapi dalam bahasa Arab dia ada lagi satu tambahan, iaitu dual. Inilah yang membezakan bahasa Arab berbanding dengan bahasa yang lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada sorotan kajian lepas pada tahun 2018, yang mana sebuah kajian bertajuk fungsi dan kedudukan kata ganti dhamir ini dalam ilmu sarf membuat perbandingan antara ayat untuk kata tunggal, dual dan jamak. Jamak ni plural lah. Hasil kajian beliau mendapati bahawa kaedah morfologi hendaklah diketahui oleh orang yang mempelajari bahasa Arab. Okey. Kamalia pada tahun 2019 dalam kajiannya pronomina isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab, tinjauan gender, membuat perbandingan berkaitan kata ganti nama mengikut pertama, kedua dan ketiga serta gender, dan mendapati terdapat perbezaan penulisan berdasarkan kriteria yang telah disebutkan. Pada tahun 2017 kajian yang dijalankan oleh Nasimah, Lubnan, Nur Fazila bertajuk ketidaksepadanan terjemahan kata ganti nama diri dalam surah Asy-Syu'ara membuat analisa perbandingan antara beberapa sumber terjemahan, dan hasil kajian memperlihatkan
ketidakseragaman penterjemahan untuk kata ganti nama tunggal dan jamak. Kerana dia memerlukan pendetailan, tidak boleh diterjemahkan dengan sesuka hati. Baik, seterusnya kita ada sebuah lagi kajian pada tahun 2010 yang dijalankan oleh Abdul Rahman, Farhana dan Munirah yang bertajuk Kesilapan Penggunaan Kata Ganti Nama dan Kata Kerja dalam Pembinaan Ayat Bahasa Arab. Mendapati bahawa kesilapan penggunaan kata ganti nama dan kata kerja mudhari' ataupun present tense dalam pembinaan ayat adalah kurang dari 50% daripada keseluruhan kajian. Baik, untuk dapatan kajian dan perbincangan, setelah kita membuat analisis dari bacaan doa, jadi kita mencatatkan, kita letakkan dalam satu table, satu jadual, memperlihatkan berapakah jumlah kesilapan yang ada untuk doa kunut dan juga doa pengampunan ibu bapa. Kita telah nyatakan dalam bentuk peratusannya. Dan dari sinilah apa yang ditunjukkan adalah kadar kesilapan yang dilakukan oleh para imam dalam membaca kedua-dua doa kunut dan doa pengampunan ibu bapa adalah pada kadar sangat rendah, iaitu 90.23%. Walau bagaimanapun, kadar kesilapan bacaan doa kunut adalah jauh lebih tinggi berbanding doa pengampunan ibu bapa. Kita ada seorang responden yang keempat yang tidak langsung menukar bacaan kunut kepada versi bacaan ramai, yang mana mungkin responden ini tidak fokus dengan arahan yang diminta oleh pengkaji. Walau bagaimanapun, bacaan doa responden tersebut yang keempat ini dalam versi individu adalah baik. Cuma mungkin beliau tidak alert ataupun tidak, mungkin dia panik sebab diminta secara spontan untuk memberikan rakaman suara. Dan 9 responden, iaitu mewakili 45% daripada keseluruhan responden ini telah membaca kedua-dua doa tanpa sebarang kesilapan. Dan rata-rata selebihnya hanya melakukan kesilapan satu atau dua kesilapan sahaja. Okey. Paling kerap dilakukan kesilapan bacaan pula adalah pada perkataan atubu, iaitu sebanyak 7 kali diikuti dengan perkataan astaghfiruka sebanyak 6 kali. Ini mungkin wujudnya kekeliruan penukaran alif yang sepatutnya ditukar kepada huruf nun. Jadi atubu jadi natubu. Astaghfiruka menjadi nastaghfiruka, na bukan a. Kedua-dua perkataan ini berbeza dengan kaedah morfologi dengan 5 perkataan sebelumnya yang berada dalam versi kata kerja perintah. Sebab kata kerja perintah ini hanya mempunyai sufiks dan tidak ada prefix. Oleh yang demikian, ia boleh mengelirukan para pembaca. Sebab itulah kita kena mahir morfologi bahasa Arab ni. Dan inilah yang menyokong dapatan Abdul Rahman, Farhana dan Munirah yang mendapati bahawa kesilapan yang dilakukan oleh para pelajar berkaitan kata ganti nama adalah kurang dari 50%. Menunjukkan pelajar sebenarnya memahami konsep ini. Untuk doa pengampunan ibu bapa pula, penukaran berdasarkan morfologi adalah pada sufiks sahaja. Meliputi kata perintah dan pada perkataan 1 dan 4, kata kerja lampau pada perkataan 5 dan kata milikkan pada perkataan 2 dan 3. Pengkaji turut memperhatikan kemahiran pembaca pada perubahan perkataan tambahan nombor 6 mencerminkan kata sifat berbentuk ramai. Okey. Baik, sebagai penutup, kajian ni walaupun diringkas tetapi dia memperlihatkan kepada kita bahawa tahap kemahiran para imam, walaupun mereka ni masih anak muda, sangat baik. Mereka ada kemahiran yang sangat baik. Selain pada itu, mereka berani, yakin, menjadi contoh, mempunyai keyakinan memimpin dan kesediaan mereka untuk menawarkan diri jadi responden itu merupakan satu sikap proaktif dalam memudahkan kerja orang lain, suka membantu orang lain. Maka antara penutup yang menarik untuk kajian ini adalah mereka yang menjadi imam ini bukan hanya menjadi imam, tetapi mereka mempunyai syakhsiah kepribadian yang boleh menjadi contoh dalam segenap aspek. Bukan hanya dalam solat. Baik, itu sahaja.
Perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.